Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sambung pada subtopik yang seterusnya, pada subtopik yang 17, majlis yang ke-17. Sebenarnya majlis satu ya, cuma kita nak kat supaya orang nanti bila khatam nanti mudah. Kita ada 115 tajuk. Jadi sepatutnya ada 115 majlis. Mudah orang nak rujuk akan datang bila khatam. Kitab ni pun tidak dibaca dah. Syekh Nuruddin pun tak baca dah kitab ni. Kita dapat makluman daripada pelajar lama Kuza. Syekh Nuruddin pernah buat daurah ni di DKU, kitab ni tahun 2000. Lama. Kita waktu tu dajah. Berdajah apa? 4 tahun masa tu. 4 tahun memang masa tu. 4 tahun apa? Betul lah 4 tahun. Kita baru 4 tahun masa tu. Tak tahu apa lagi. Dah mari dah Kuzah. Dan Syekh Nuruddin ni baca kitab ni di Mesir lah. Tu makruf lah. Rasa ada dia YouTube dia, zaman lama dia ada. Boleh cari. Boleh tekan lah Syekh Nuruddin kitab Ihatah. Rasa ada. Dia punya rakaman waktu tu Syekh muda betul ya. Tapi laju tu. Dia mengajar tu laju tu. Laju tu. Tak tahulah macam mana boleh mengaji. Laju tu. Syekh laju sangat. Kita tak berakhir laju-laju sangat ni. Slow dah. Sebab tu satu subtopik kita hurai lek-lek dah. Tak pernah kita tahu hurai, tak tahulah. Subtopik yang seterusnya, alamatu idbaril haidi wa inqita'ihi wa inqita'il haid. Alamat penghujung darah haid dan putusnya darah haid. Nak bahas. Bilakah penghujung darah haid? Macam mana kita nak tahu dia itu berada di penghujung darah haid dan terputus darah haid? Yakni terputus darah haid pada zahir. Pada tempoh imkanul haid 15 hari 15 malam. Bukan maknanya lepas daripada berhenti ni keluar balik tu istihadah. Padahal dalam 15 hari 15 malam. Itu tak betul. Tak betul Dia Syekh pun kata qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, telah berkatalah oleh Imam Nawawi rahimahullah, dia tulis dalam Majmu' al-Majmu' Syarah al-Muhadzab jilid yang kedua muka surat 562. Kata Imam Nawawi alamatun qita'il haidi wa wujudit tuhri. Bermula alamat ataupun tanda terputusnya haid, idafat masdar kepada fa'il, wa wujudit tuhri, idafat masdar kepada fa'il, dan juga adanya suci tu. Terputusnya darah, maka automatiklah ada suci. Ialah khabar, ay yang qati'a, ta'wil masdar khabar. Ay yang qati'a, ay inqita'u khurujid dami. Tu kalau ta'wil masdar. Ay yang qati'a khurujud dami, khuruju fa'il, ad-dami mudhaf ilaih. Bahawa terputuslah oleh keluar darah. Senang tu. Alamat terputus darah haid dan adanya suci itu ialah terputusnya keluar darah. Selesai masalah. Tu kata Imam Nawawi, nampak macam bodoh tu, tapi nampak macam lekeh, tapi itulah hakikat dia. Takut orang silap faham apa itu terputus haid. Apa itu terputus haid? Apa itu suci? Iaitu keluar darah tu berhenti. Berhenti keluar darah, itulah dia panggil putus darah haid. Sebab apa? Begini. Kalau masih dalam imkanul haid, daripada hari pertama sampai hari ketiga keluar darah. Hari ketiga tu tak ada darah. Mana? Tidak keluar darah. Adakah itu suci? Suci. Itu penting. Takut ada orang kata, boleh tunggu kot sebab masih imkanul haid. Salah. Bila kata berhenti darah dan suci, wajib hukum suci fil hal. Kata dalam kitab Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, karangan Syekh Ibn Mulaqqin rahimahullahu ta'ala. Fil hal dia kata, segera.
wa khurujus sufrati wal kudrati. Ataf baik kata khurujud dam. Dan keluarnya darah kuning dan keruh. Hak ni khilaf. Hak ni apa? Khilaf. Adakah keluar darah kuning dan keruh itu suci? Pandangan mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak suci kalau masih imkanul haid. As-sufratu wal kudratu haidan fil asah. Itu dalam Minhajul Talibin. Sufrah kuning dan keruh itu haid menurut pandangan asah, yang ini mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kita dah bahas secara detail satu majlis dalam Izalatul Iltibas berkaitan khilaf darah kuning dengan darah keruh. Satu majlis, 2 jam lebih kurang. Pandangan pertama haid sama ada dia tu bercanggah dengan adat sebelumnya ataupun tidak. Sama ada dia baru keluar darah ataupun dia panggil mubtada'ah, ataupun sudah adat keluar darah dia panggil sebagai mu'tadah. Sama ada berada di depan ataupun tengah ataupun di belakang, asalkan 15 hari 15 malam haid. Kecuali syak keputihan. Kita dah sebut dah. Kerana al-yaqin la yuzalu bisyak. Perempuan tu pernah mengalami keputihan warna kuning pada selain hari haid. Tiba-tiba keluar kuning tersebut ketika imkanul haid. Dia pun syok. Ini keputihan ke haid? Maka hukum dia keputihan. Kalau yakin, ni haid ni, kalau keputihan kuning aku bukan macam ni contohnya. Maka hukumnya haid lah. Kalau yakin itu keputihan, yakin hukum keputihan, hukumnya keputihan. Kalau tak yakin keputihan ke haid, hukumnya keputihan kerana al-yaqin la yuzalu bisyak. La naslubu tahuriyata bisyak. Kami tidak menafikan kesucian itu dengan sebab syak. Maka wajib semayang. Kerana al-aslu, asalnya ialah wujubus salah. Melainkan ada yakin mani', maka baru terangkat semayang. Sekarang ni, syak mani' itu ada atau tidak. Jadi perkataan dalam Imam Nawawi ni dalam kitab Majmu' ni. Lepas tu itu pandangan pertama tadi kan. Pandangan kedua mengatakan tidak haid. Kuning dan sufrah tidak haid. Tidak haid. Silap. Macam ni. Cara dia macam ni. Cara nak hurai macam ni. Pandangan pertama tidak haid. Sufrah dengan kudrah tidak haid. Tidak apa? Tidak haid. Tengah ke, depan ke, belakang ke, berkhilaf dengan adat ke, tidak haid. Satu. Pandangan kedua, sufrah dan kudrah, kuning dan keruh, haid cuma khilaf. Syarat ada ke tak? Adakah kena syarat kuning ni dan keruh ni sekian-sekian baru haid ataupun tidak? Tubik 6 pandangan. 6 ni lah yang kita hurai dalam Izalatul Iltibas. Tu tengok situlah. Sini pun tak sebut. Sebab sini duk bahas tentang alamat putus darah. Fa idzan qata'a, maka jikalau terputuslah ia khurujud dam, terputus oleh keluar darah tu, niscaya taharat ataupun tahurat, niscaya sucilah ia perempuan itu. Jawab bagi idza. Sawa'un kharajat ba'dahu ba'da khurujid dam. Ba'dahu ba'da inqita'id dam. Sama ada telah keluarlah ia selepas daripada berhenti darah tu, fa'il rutubatun bayda'u, keputihan yang berwarna putih, lendiran warna putih, amla ataupun tidak. Okey, macam mana nak kesan dia sudah putus darah? Pertama, tak keluar darah dan tak keluar lendiran putih. Yang kedua, keluar lendiran putih ataupun kita panggil keputihan yang berwarna putih, cecair yang warna putih. Tu. Hadza, inilah. Tu. Wa qad kanatin nisa'u yab'athna ila Aisyah bidarjati. Telah adalah perempuan-perempuan, para wanita, an-nisa'u isim kanat. Khabar yab'athna, telah mengutus ia oleh mereka itu nisa ila Aisyah, mana mengutus seorang perempuan kepada Sayyidatina Aisyah bidurjah dengan satu kain. Tu ad-durjah nombor 3 dia tulis al-khirqah, kain au nahwiha ataupun selain kain lah. Ada benda lah nak tunjuk tu. Fiha yang padanya, pada durjah tu, al-kursufu mubtada' muakhar, fiha jar majrur ta'alluq syart mahzuf khabar.
Jumlah tu jadi hal bagi ad-durjah. Kerana al-jumlatu ba'dal ma'rifati hal. Yang mana padanya kursuf. Apa dia? Ail qutnu. Cotton. Kapas. Yang pada kain tu ada kapas. Fihi padanya pada qatni. Pada kapas tu. As-sufratu. Ada warna kuning. Nak tanya. Hai gedak ni tanya Aisyah. Kenapa tanya Aisyah? Kerana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Isteri Nabi SAW. Yang paling afqah. Yang paling faqih. Di kalangan para sahabat Nabi yang lain. Jadi dia tanya Sayyidatina Aisyah. Jadi siapa-siapa orang perempuan yang teri na'aling haid, maka bercita-citalah untuk menjadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia dekat dengan Nabi, dia ngaji dengan Nabi, bahasa kita mengaji dengan Nabi bab haid sehingga dia menjadi afqah. Suami yang lain, isteri yang lain juga bab haid. Bahkan Sayyidatina Aisyah orang yang paling afqah, paling faqih dalam bab haid dengan seluruh, dibandingkan dengan seluruh isteri yang lain, bahkan dengan seluruh sahabat yang lain. Itu disebut dalam kitab Hasyiatut Tarmasi Alal Manhajil Qawim. Apabila terdapat seolah-olah bercanggah hadis Sayyidatina Aisyah dengan hadis sahabiah yang lain, sahabiah ataupun isteri Nabi yang lain. Habis. Jadi dia kata apa? Fataqulu, maka berkatalah oleh Aisyah. Dia kata, la ta'jalna. Jangan kalut oleh mereka itu perempuan. Jangan kamu kalut hatta taraina, sehingga melihat oleh kalian al-qissatal bayda'a, akan lembapan cairan sipak yang berwarna putih. Tu. Adakah syarat mesti keluar gitu? Tidak. Tapi itulah antara tandanya. Habis. Turidu bidzalika at-tuhra. Menghendaki oleh Aisyah dengan demikian itu, demikian al-qissatil bayda ialah at-tuhra. Bukan syarat kena keluar dari jalan, tapi fahamnya ialah isyarat suci. At-tuhra apa dia? Hukum suci. Minal haidati. Tuhra minal haidati. Ta'alluq tuhra dengan min. Suci daripada al-haidati. Haid. Boleh baca al-haidati, boleh baca al-haidi, boleh belaka. Kalau kita nak itlaq muannats, baca haidah. Itlaq mudzakkar, haidun. Gitu maka dia kata, yakni hatta takhruja, sehingga hatta an takhruja mansub bil an mudmarah, sehingga keluarlah ia sehingga keluarlah oleh al-qutnu fa'il, oleh cotton ataupun kapas allati sifat yang mana tuhtasha. Bukan. Bukan jissatun tu fa'il dia. Sekejap. Hatta takhruja al-qutna. Al-qutna ni mansub binazil khafid, ay fil qatni. Allati sifat tuhtasha yang dia panggil apa? Macam mana? Tuhtasha biha ay bi allati tu yang macam mana hatta takhruja al-qutna allati tuhtasha biha. Tuhtasha ni kalau makna lain ay lubisat. Makna yang terdapat padanya, pada cotton tu, pada kapas tu, ka'annaha seolah-olahnya cotton tu jissatun, ada suatu benda putih, la tukhalituha sufratun, yang tidak bercampur akan dia, akan jissah tu, akan putih tu, sufratun fa'il, oleh kuning. Ni maknanya. Kuning tidak dikira lagi sebagai berhenti haid, kata Aisyah. Ni pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, kata haid. Cuma yang pandangan mengatakan haid pula, adakah ada syarat ataupun tidak? Pandangan mu'tamad tidak ada syarat. Berada di depan ke, di tengah ke, di belakang ke, sama ada mubtada'ah atau mu'tadah ataupun bercanggah ada ataupun tidak, semua haid. Asalkan 15 hari 15 malam. Itu pandangan mu'tamad dan itulah paling mudah. Kalau nak detail pandangan yang lagi 5 lagi, rujuk izalatul iltibas kelah kita. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin. Asma'a mamnu'in sarf. Binti badal bagi majrur. Badalul majruri majrurun dalam Al-Kharidah Al-Bahiyah fi i'rabi Al-Ajurumiyah. Dan daripada Asma' binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anha, maknanya anak Sayyidina Abu Bakar, annaha, bahwasanya Asma' tu su'ilat, maknanya
anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, melahirkan banyak perempuan yang alih. Hai, Aisyah pun anak dia. Asma pun anak dia. Asma ni ditanya juga orang. Makna mana apa? Makna anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni yang panggil apa? Panggil apa? Panggil apa dia panggil? Panggil apa? Wah, tu silah dia. Ingat dah. Apa dia panggil? Pejuang para wanita. Apa dia panggil? Allah tak ingat. Sri Kandi. Allah lah nama pun. Sri Kandi wanita. Yang mewakili para wanita untuk bertanya tentang haid. Jadi para wanita hendaklah bercita-cita untuk jadi rujukan dalam bab haid. Maka dia taklah tanya orang lelaki direct kan. Lepas tu dia kata annaha su'ilat anis sufrati, ditanya akan dia akan Asma. Mabni lil majhul. Makna seseorang bertanya kepada dia, tapi dihazahkan fa'il. Anis sufrati berkenaan dengan kuning, al yasirati yang sedikit. Khabar, sifat. Kuning sikit tu. Qalat, telah berkata ya Asma, i'tazalna as-salata, jauhilah oleh kalian akan semayang. Makna tak boleh semayang lagi. Ni dalil kuat mazhab Syafi'i ni. Ma ra'ayna, selama mana. Dia panggil ma masdariyah zarfiyah. Selama mana ra'ayna, melihat oleh kalian, zalika akan demikian itu, demikian as-sufrah. Hatta la tarayna, sehinggalah tidak melihat oleh kalian. Illa labanan khalisan. Labanan tu maf'ul bih tarayna. Illa tu mulghah. Melainkan, yakni melihat mereka itu akan labanan. Kalau terjemah susu lah. Khalisan, sifat yang murni, yang suci ia. Makna putih. Putih bersih macam susu. Wa ila hadzal qaul, ataupun hadzal qaulah. Dan kepada ini qaulah zahaba. Dipanggil ila tu muta'alliq muqaddam. Zahaba tu muta'allaq muakhar. Asalnya zahaba ila. Dengan sebab inilah zahabal hanafiyyatu wasyafi'iyyatu wal malikiyatu, telah berpendapatlah oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki. Apa dia? Berpendapat apa dia? Berpendapat bahawasanya, mungkin gini kot, berpendapat bahawasanya kuning itu masih lagi belum lagi dikirakan sebagai putus haid. Putus haid. Jadi alamat putus haid dan bermula untuk sucinya ialah terputus keluar darah. Keluarnya kuning ataupun keruh, maka itu berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad mazhab kita, as-sufratu wal kudratu haidun fil asah. Haid pada asah. Cuma, pandangan pertama kata tidak haid secara mutlak. Pandangan kedua, haid. Adakah dengan syarat? Dengan syarat ni khilaf. Pandangan mu'tamad tidak ada syarat. Asalkan 15 hari 15 malam, depan kau, tengah kau, belakang kau, bercanggah dengan adat kau, tak bercanggah dengan adat kau, mubtada'ah kau, mu'tadah, haid lah kau. Asalkan tidak ada syak lah dengan keputihan tu. Wallahu a'lam. Bermula Allah itulah yang maha mengetahui. Kemudian akan datang insya-Allah taala masuk bab penggunaan ubat bagi orang haid. Boleh ke tak menggunakan ubat untuk seseorang tu cepat haid? Boleh ke tak seseorang tu minum ubat untuk melambatkan haid? Dia bahas lebih kurang 2 muka surat lebih kot ni. 4 mazhab pula. Wallahu a'lam. Jadi esok wallahu a'lam. Esok kita tengok sama ada baca Futuhat ke baca had ni. Jadi kita sedap ke baca had ni. Sedap sangat. Sebab mudah tu Lepas tu kita boleh tahu macam-macam mazhab pendapat lain. Tengoklah esok macam mana. Ada ke tak kelas Allah alam. Kalau ada pun tak tahu. Sama ada baca Futuhat atau baca ni lah. Tengoklah ke mana. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.